A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung Tadabbur surah Al-A'raf, dan insyaAllah hari ini kita khatam Tadabbur surah Al-A'raf. Berbaki lagi dua ayat. Ayat terakhir 205 dan 206. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 203. Ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu laula ijtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Maksudnya, dan apabila engkau tidak boleh membawa datang kepada mereka dengan ayat ataupun apa-apa bukti yang mereka minta, maka mereka akan berkata, laula jtabaitaha, kenapa engkau tidak memilih ataupun mereka-reka ayat? Qul, katalah pada mereka, sesungguhnya hanyalah aku mengikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku. Ini adalah bukti-bukti hujah-hujah daripada Tuhan kamu dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Pengajaran yang pertama, sifat manusia yang degil, dan tidak ingin beriman akan sentiasa mencari alasan termasuk meminta bukti-bukti yang baru yang di luar dari kemampuan manusia. Sebagai alasan untuk mereka beriman. Sebagai alasan untuk mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, bagi mereka yang ingin beriman kepada Allah, cukup dengan hanya satu ayat atau satu bukti yang membuktikan kewujudan dan kebesaran Allah. Bagaimana berimannya
tukang sihir Firaun. Bagaimana berimannya tukang sihir Firaun? Dengan satu bukti. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebagai rasul yang membawa risalah daripada Allah. Dan wajib mengikuti apa sahaja yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Yang keempat, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah, dan tidak boleh mereka-reka syariat. Maka orang awam seperti kita lebih wajib. Maka orang awam seperti kita lebih wajib mengikuti wahyu Al-Quran tanpa menokok tambah atau mengurangkan. Yang keempat, yang kelima, Quran adalah dalil dan petunjuk yang wajib difahami dan dipatuhi ajarannya. Dan ia bukan bahan bacaan semata-mata. Okey, ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya, dan apabila telah dibaca Al-Quran, maka wajib kamu mendengar dengan penuh perhatian untuknya dan wajib kamu diam. Semoga kamu mendapat rahmat. Pengajarannya, Al-Quran adalah rahmat daripada Allah kepada manusia setelah manusia memahami dan mematuhi segala ajarannya. Yang kedua, satu-satunya cara untuk manusia memahami dan mematuhi ajaran Al-Quran ialah dengan cara
diam dan dengar semasa Al-Quran dibaca, sehingga mereka dapat memahami apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah serta melaksanakannya. Yang ketiga, punca manusia jauh daripada rahmat Allah dan celaka hidupnya ialah kerana tidak memahami ayat-ayat Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Nombor 3. Saya pun tak tahu apa dia dah. Boleh siapa-siapa tolong? Oh, yang last sekali. Punca manusia tidak mendapat rahmat Allah dan celaka ialah kerana tidak memahami ayat-ayat Allah dan tidak melaksanakan dalam kehidupan. Okey. Kaitan ayat lepas, ayat 204 dengan 205. Kalau ayat lepas, ayat 203. 203 Allah bagi itu Quran adalah basair, hujah, dalil dan hudan, petunjuk, dan kemuncaknya ialah rahmat. Itu ayat 203. Maka ayat 204 Allah bagi itu macam mana nak jadikan Quran itu sebagai basair, hujah. Yang kedua sebagai hudan, petunjuk, dan kemuncaknya Quran tu menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Macam mana caranya? Ayat 204. Iaitu bila dibaca, hendaklah memberi, dengar, bagi perhatian dan diam. Sehingga kita boleh faham maksud dan kita dapat laksanakan. Hanya dengan cara itu saja kamu menjadikan Al-Quran sebagai hujah, sebagai hudan dan kemuncaknya rahmat. Okey, ayat hari ini kaitannya ialah Allah nak bagi tahu hasil setelah kamu dengar Al-Quran, kamu tadabbur dan kamu laksanakan, hasilnya apa dah? Hasilnya akan tergambar dalam bentuk amalan. Antaranya ialah ini hasil mereka yang tadabbur Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur, dan ingatlah Rabbaka, pencipta engkau. Ini perintah kepada siapa ni? Kepada Rasulullah. Tapi keadaannya perintah pada ketua adalah perintah kepada semua orang di bawahnya. Jadi perintah pada Rasulullah adalah perintah pada umatnya. Ingatlah pencipta engkau fi nafsika, dalam ataupun dalam diri engkau. Okey, pertama, kenapa Allah kata wazkur rabbaka? Allah tak kata wazkurullah. Wazkurullah. Maksudnya sebenarnya sama. Rabbuka ialah Allah. Allah ialah Rabbuka. Betul kan? Tapi bila Allah tak pilih perkataan Allah, Allah pilih perkataan Rabbaka, pasti ada maksudnya. Apa dia maksudnya?
Itu betul lah. Maksud Rabbaka pencipta. Tapi kenapa Allah pilih perkataan Rabbaka dibanding dengan perkataan Allah? Apa hikmahnya? Sebab Allah tahu perangai manusia. Manusia ni suka mengenang jasa, suka ingat orang yang buat baik padanya. Betul? Dan kita tak akan ingat pada siapa yang tak buat baik pada kita. Betul kan? Mak bapak kita, bos kita, sebab dia banyak jasa, banyak kebaikan, kita akan sentiasa ingat. Maka Allah guna kaedah yang sama. Macam mana cara supaya kita sentiasa ingat pada Allah? Iaitu Allah sebut siapa dia itu sebenar. Dia adalah pencipta. Apa makna Rabb selain pada pencipta? Dia bukan setakat mencipta kita, dia pemilik kita. Buktinya dia nak bagi musibah apa-apa saja pada kita, kita tak boleh halang. Dia nak matikan kita bila-bila masa, kita tak boleh nak elak. Sebab dia pemilik kita. Dan yang ketiga, Rabb mana dia? Apa dia? Pentadbir, pengurus. Kalau kita mengurus diri kita sendiri, agak-agak berapa hari boleh hidup? Kita nak menangis tapi tak ada air mata, kering. Allah tak bagi keluar air mata kan? Kita nak menjerit tapi tak keluar suara. Jadi Allah mencipta, Allah memilik dan Allah mengurus. Maka lagi patutlah kamu ingat kepada dia. Sebab kadang-kadang suami kita bukan mencipta kita, bukan mengurus kehidupan kita. Siapa urus kehidupan? Suami urus isteri ke isteri urus suami? Dua-dua tak mengurus diri masing-masing. Sebab itulah bila kita memikirkan nak mengurus rumah tangga, nak mengurus anak, yang ramai itu kita jadi stres. Sebab apa? Sebab kita memikirkan bukan tugas kita. Yang menguruskan sebenarnya ialah Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Kita tak serah pada Allah, kita serah pada tenaga kita. Sebab tu kita jadi stres dan bengong. Jadi kalau orang bagi sesuatu pada kita, kita ingat. Tapi Allah cipta, Allah mengurus kehidupan kita, Allah bagi sihat, Allah bagi rezeki setiap saat. Tapi ramai tak manusia lupa pada Allah. Kadang-kadang tak solat, kadang-kadang solat tak berzikir, kadang-kadang lepas solat lawan Tuhan. Sedangkan yang dia lawan siapa? Pencipta, pengurus, pemilik. Okey, sebutlah Tuhan engkau dalam diri engkau. Diri engkau ni ada dua tafsiran. Pertama, dalam hati. Fi nafsika makna ingat Allah dalam hati. Macam mana ingat Allah dalam hati? Tak, berzikir itu dengan lidah. Subhanallah, subhanallah itu dengan lidah. Maksudnya apa tu? Berfikir tentang kebesaran Allah. Jadi berzikir dalam hati ialah berfikir tentang kebesaran Allah. Dalilnya apa? Sifat orang beriman berzikir dalam hati, iaitu sentiasa memikirkan kebesaran Allah. Apa dalilnya? Dalilnya yang ayat Nabi selalu baca bila bangun tengah malam. Allah kata sifat ulul albab, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang ulul albab sentiasa berzikir berdiri, duduk dan baring. Yang kedua, sentiasa yatafakkaruna, berfikir fi khalqis samawati wal ard. Jadi berfikir tentang kebesaran Allah. Satu, yazkuruna Allah. Yang kedua, yatafakkaruna. Yatafakkaru menggunakan apa? Akal. Itulah maksud berzikir dengan hati. Adapun ada setengah orang mengatakan dia berzikir dalam hati. Itu tak betul, itu bukan sunnah Nabi. Dia berzikir subhanallah, subhanallah, tapi mulut tak bergerak.
Kenapa tak bergerak? Zikir dalam hati itu bukan zikir. Zikir dalam hati ialah berfikir tentang kebesaran Allah. Ataupun kadang-kadang dia makankan, kita tanya, dah baca doa? Dah? Tak nampak mulut bergerak, saya baca dalam hati. Tak dapat pahala. Bila Nabi kata baca tu mestilah dengan lidah. Okey? Dan zikir yang paling kuat apa dia? Zikir yang paling baik. Okey, bentuk zikir yang paling baik. Zikir dengan hati dan lidah. Zikir yang paling baik ialah zikir dengan hati dan lidah. Sebagaimana dalam ayat ini Allah kata, orang beriman sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah, langit dan bumi. Bukan langit dan bumi sajalah, kita tengok pokok, kita tengok haiwan, kita tengok apa yang berlaku musibah yang menunjukkan kehebatan Allah. Kita fikir dan kita rasa kebesaran Allah. Itu zikir dengan hati. Tapi setelah kita berfikir dan rasa kebesaran Allah, kita pun zikir dengan lidah. Kita sebut apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Belum hafal. Tapi setiap hari tengok tak ciptaan Allah? Dan setiap hari tak baca? Pasal apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Start daripada sini. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak engkau ciptakan ini, langit yang tinggi, yang 7 lapis, yang matahari, yang bintang dan sebagainya, begitu juga bumi dan tumbuh-tumbuhan, semua ini engkau tidak ciptakan batila, sia-sia. Mesti ada faedah. Maha suci engkau. Maha suci engkau daripada apa? Maha suci engkau daripada membuat sesuatu sia-sia. Yang suka buat sesuatu main-main sia-sia siapa? Manusia. Boleh duduk depan. First class. InsyaAllah bulan depan kita pindah tempat baru. Yang sekali ganda lebih luas daripada ni lah. Jangan pula kita pindah, pelajar pula tak datang. Okey. Jadi zikir terbaik apa dia? Ini zikir terbaik. Sebelum dia ucap Rabbana ma khalaqta hadza batila, apa perasaan dia? Apa perasaan dia? Sebelum dia sebut Rabbana, dia dah rasa kehebatan Allah sebab dia berfikir. Jadi dia rasa kebesaran Allah membawa kepada zikir lisan. Itu zikir terbaik. Biasa kita zikir subhanallah, subhanallah. Masa tu kita rasa tak kebesaran Allah? Tak. Okey, zikir yang kedua. Zikir yang kedua yang baik ialah bila dia sebut, baru dia bayangkan maksud yang dia sebut dan dia bayangkan kebesaran Allah. Yang ni dia rasa dulu kebesaran Allah, barulah sebut. Faham tak? Jadi kalau yang ni, zikir yang terbaik ni, dia dah fikir kebesaran Allah, dia rasa kebesaran Allah, masa dia sebut Rabbana tu, fikiran dia melayang tak? Tak. Pasti tak. Sebab sebelum dia sebut memang dah rasa kebesaran keagungan Allah. Zikir yang kedua terbaik, dia sebut dulu, baru dia memikirkan maksud, baru dia nak bayangkan kebesaran Allah. Itu kurang. Dan zikir yang paling tak bagus ialah zikir lisan, mulut sebut tapi fikiran langsung tak bayangkan maksud dan jauh sekali nak bayangkan kebesaran Allah. Subhanallah, 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 tengok-tengok habis kan? Tengok-tengok 40, tengok-tengok 25. Dia fokus dia apa dah? Cukup ke tak? Cukup ke tak? Jadi zikir macam tu tak memberi apa-apa kesan. Okey, jadi setiap hari bila tengok kebesaran Allah, baca doa ni.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azaban nar. Okey, kita balik pada ayat kita. Itu maksud pertama, zikir fi nafsika, makna zikir dalam hati menggunakan akal, iaitu berfikir. Yang kedua, maksud fi nafsika ialah zikir dengan perlahan. Zikir dengan perlahan. Sebab apa? Sebab ketika zaman di Mekah, Nabi dan sahabat baca Al-Quran kadang-kadang kuat. Bila kuat, orang musyrikin dengar. Bila orang musyrikin dengar, mereka kutuk Islam, kutuk Nabi Muhammad dan kutuk Allah. Sebab mereka tak suka dengar ayat Al-Quran. Maka Allah kata, bila baca ayat Al-Quran ke, zikir ke, hendaklah perlahan. Jangan kerana kamu zikir kuat menyebabkan Allah dikutuk, Islam dihina. Boleh faham? Kemudian, okey, jadi ini adalah kaitan dengan ayat lepas. Hasil kamu tadabbur Al-Quran, apa hasilnya? Kamu akan sentiasa berzikir pada Allah. Sebagaimana ayat tadi, surah Ali Imran, orang yang berakal sentiasa berzikir pada Allah, berdiri, duduk dan baring. Maknanya tidak ada waktu yang orang beriman tak berzikir pada Allah. Dan dalam satu hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yazkurullah fi ahyanihi. Adalah Rasulullah sentiasa berzikir pada Allah dalam semua keadaannya. Hasil apa tu? Hasil tadabbur Al-Quran. Jadi siapa yang tak berzikir pada Allah ataupun selalu lupa, sama ada dia tak tadabbur Al-Quran ataupun dia tadabbur tapi tak melaksanakannya. Berapa banyak kita kena berzikir dalam satu hari? Cuba buka surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Uzkurullah. Sebutlah Allah, ingatlah pada Allah. Zikran katsira, zikir yang banyak. Jadi sifat orang beriman bukan setakat Allah perintah supaya berzikir, tapi zikir yang banyak. Kenapa kena zikir banyak? Sebab nikmat Allah sikit ke banyak? Banyak. Sebab itulah bila berzikir sikit, dia bukan sifat orang beriman. Zikir contohnya, lepas solat je dia zikir. Waktu-waktu lain tak ada zikir. Pagi tak, petang tak. Maknanya zikir dia hanya bila dia solat. Ataupun lepas solat 5 minit je. Itu sikit ke banyak? Bila zikir sikit, itu bukan sifat orang beriman. Sifat apa tu? Siapa? Ialah sifat berzikir sikit. Sifat siapa ni? Munafik. Ada dalil? Dalilnya apa? Wala yazkuruna Allah illa qalila. Surah apa ni? Wala yazkuruna Allah illa, surah An-Nisa. Tengok beza. Orang munafik, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka nak salat, mereka salat dengan keadaan malas. Satu. Siapa yang malas salat, dia ada ciri-ciri munafik. Yang kedua, wala yazkuruna Allah. Mereka tidak ingat pada Allah kecuali qalila. Ini beza. Qalila munafik, katsira mukmin.
Kalau tak zikir langsung? Ha? Tak zikir langsung. Orang kafir zikir tak pada Allah? Tak. Kenapa dia nak zikir pada Allah? Dia kufur, dia menentang Allah kan. Takkan dia nak ingat pada Tuhan yang dia tentang. Jadi orang kafir tak zikir pada Allah. Tapi antara orang kafir yang tak berzikir pada Allah dengan orang munafik yang berzikir sedikit, bila masuk neraka, siapa yang paling bawah? Ha? Logiknya siapa yang paling bawah? Kafir, sebab mereka langsung tak berzikir. Jadi mana lebih baik? Tak berzikir langsung atau berzikir sikit? Jangan berzikir sikit. Sebab apa? Zikir sikit takut-takut termasuk dalam neraka yang paling bawah. Lepas tu ayat tadi, macam mana? Okey, soalan. Macam mana zikir banyak tu? Berapa jam? Berapa ribu zikir? Kita kena faham makna zikir ialah, yang paling asasnya ialah taatullah, taat pada Allah. Bukan zikir 1000 pagi, 1000 malam, 10,000 tengah malam. Tapi solat lambat. Bukan. Benda yang paling asas zikir ialah mentaati perkara yang wajib. Solat 5 waktu, bagi lelaki solat di masjid, kan? Buat baik pada mak apa, itu zikir. Mendidik anak ikut cara Islam, itu zikir. Okey, ada pun zikir lidah tu, zikir lidah dengan hati. Zikir yang banyak ialah, kata seorang sahabat, iaitu apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi buat, kita buat. Okey. Semua pergerakan Nabi, apa saja munasabahnya, ada doa, ada zikir. Jadi kita tak mungkin zikir yang banyak melainkan kita ikut cara Nabi. Bermula daripada bangun pagi. Bangun pagi ada zikir tak? Ada. Kemudian lepas bangun pagi, masuk bilik air, ada zikir tak? Bila keluar bilik air, ada zikir tak? Okey, bila keluar bilik air, pakai baju, ada zikir tak? Zikir nak pakai dan zikir lepas pakai baju. Lepas tu nak pergi ke masjid, perjalanan nak keluar rumah, ada zikir. Perjalanan nak pergi masjid, ada zikir. Nak masuk masjid, ada zikir. Duduk dalam masjid memang berzikir. Keluar masjid, ada zikir. Bila nak masuk rumah balik, ada zikir. Bila pakai baju balik nak pergi kerja, ada zikir. Naik kereta, ada zikir. Tiba-tiba jalan tinggi, ada zikir. Tiba-tiba jalan rendah, ada zikir. Tiba-tiba hujan, ada zikir. Tiba-tiba petir, ada zikir. Ada. Jadi tidak ada waktu yang tidak ada zikir. Itu maksud zikir yang banyak. Jadi kalau kita hanya had zikir, lepas solat je kita takut-takut termasuk orang, sifat orang munafik. Sebab itulah saya permudahkan. Kebetulan ada. Saya permudahkan. Ramai orang belajar agama, belajar sunnah. Tapi zikir-zikir yang Nabi amalkan setiap hari, dia tak hafal. Bila dia tak hafal, confirm dia tak buat. Bila dia tak buat, zikir banyak ke zikir kecil? Sedikit. Sikit. Belajar bukan main hadis Sahih Bukhari. Habis khatam 2-3 kali. Tapi bila pakai baju, baca doa tak. Bila bersin, zikirnya tak habis. Bila petir, tak baca. Jadi saya permudahkan. Dalam buku kecil boleh bawa di mana-mana kan. Okey. Kemudian lebih khususnya pada wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam zikir banyak-banyak, waktu yang terbaik ialah khususnya waktu bukrah. Bukrah ni pagi, wa asila petang. Kenapa? Pagi dan petang. Pagi dan petang waktu amalan kita diangkat ke langit. Dan waktu pertukaran shift malaikat. Jadi waktu pagi amalan kita diangkat, yang amalan semalam. Waktu petang pula amalan sepanjang hari itu diangkat. Jadi kalau kita berzikir pagi dan petang, waktu amalan diangkat, rekod amalan kita akan cantik. Jadi jangan lupa zikir pagi dan petang. Itu pun kita buat juga buku zikir dan pagi dan petang.
Boleh faham? Ini masalah ni. Masalah apa? Praktis. Dah tadabbur Al-Quran. Tapi bila pergi ayat 205, Allah kata zikir. Ingat pada Allah, taat. Ini yang berat ni. Okey, ini hasil daripada tadabbur Al-Quran. Yang kedua, kaitan ayat 204 dengan 205 ialah, kenapa lepas Allah kata tadabbur Al-Quran, bila dibaca Quran, diam dan dengar, supaya kamu dapat rahmat. Tiba-tiba zikir. Saya nak tanya, bila kita nak tadabbur Al-Quran, kemudian nak faham, senang ke susah? Susah. Macam mana cara nak jadi mudah? Senang nak tadabbur Al-Quran, rasa seronok, lepas tu nak faham, nak amal, jadi rasa mudah dan ringan. Macam mana caranya? Zikirlah pada Allah. Sebab tu ada seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, syariat ni banyak dah, lepas satu-satu kena buat kan. Boleh tak bagi satu formula yang kalau aku buat, syariat menjadi ringan dan senang dan menyeronokkan? Nabi kata apa? La yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Hendaklah lidah engkau sentiasa basah dengan zikir kepada Allah. Sentiasa basah. Jadi dengan zikir kepada Allah sentiasa ni meringankan urusan kita untuk faham Al-Quran, untuk beramal dan untuk sampaikan. Yang jadi berat nak amal ni sebab hati kita keras. Di punca orang tak berzikir apa dia? Apa punca? Apa sebab? Kadang-kadang zikir tak banyak pun, 33 kan, tapi terlepas. Apa dia? Tak kenal Tuhan. Lagi, kadang-kadang dah kenal tapi boleh terlepas juga zikir. Apa dia? Dia penyebabnya ialah al-ghaflah. Ghaflah. Ni. Ghaflah satu. Yang kedua, az-zambu. Dosa. Sebab utama manusia tak berzikir ialah ghaflah. Lalai dengan urusan dunia. Alhaakumut takatsur. Banyak sangat dunia dia. Banyak sangat cita-cita dia. Banyak sangat projek dia. Sampai lupa nak kejar projek syurga. Yang kedua disebabkan zambun, dosa. Bila dosa, Nabi kata satu dosa melekat satu titik hitam, lagi tambah lagi hitam, dan akhirnya hatinya keras. Sebab tu manusia paling celaka pada antara manusia paling celaka. Fawailun. Kita biasa dengar wailun kan? Wailun makna celaka. Biasa celaka yang kita dengar pada wailun. Wailun likulli humazatil lumazah, untuk pengumpat pencela. Lagi? Wa wailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat yang tak khusyuk. Lagi? Wailun lil mutaffifin. Yang ni biasa dengar tak? Celakalah bagi orang yang fawailun lil qasiyati qulubuhum. Surah Az-Zumar ayat 22. Celakalah bagi orang yang keras hatinya. Celaka bukan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang miskin, tapi celaka ialah untuk orang yang keras hatinya. Susah nak berzikir. Betul, surah Az-Zumar ayat 22. Okey. Cuba tengok. Saya ambil yang bahagian akhir tadi. Kita tadabbur semua. Ayat 22. Afaman. Tak, afaman. Apakah maka man, siapa yang syarahallah, Allah lapangkan hatinya, lil Islam, untuk Islam, fahuwa, maka dia ala nurin,
Di atas cahaya. Mir Rabbihi. Cahaya tu daripada siapa? Daripada Tuhannya. Ayat tu sebenarnya ada lengkap. Maksudnya bila Allah tanya, adakah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam, lalu dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya, maksudnya apa dah? Adakah sama orang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam? Apa maksud lapangkan hatinya untuk Islam? Apa maksudnya? Hatinya lapang untuk melaksanakan perintah Allah. Dengar perintah Allah, terus buat. Tak ada tangguh-tangguh, tak ada. Dengar aja terus. Sebab apa? Allah lapangkan hatinya. Dan bila dia buat, dia rasa seronok, bahagia. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Dan orang ni berada di atas cahaya. Cahaya Allah. Semua jelas, semuanya terang. Adakah orang macam ni sama dengan orang yang dadanya sempit? Bila dengar perintah Allah je, ya Allah, kena buat lagi. Bila dengar zikir, ya Allah, panjangnya. Adakah sama antara dua? Tak sama. Mereka yang dada sempit seolah berada dalam bukan nur tapi kegelapan. Kemudian Allah kata fawailun, celakalah bagi orang yang keras hatinya. Celakalah bagi orang yang keras hatinya daripada apa? Zikrillah. Susah nak mentaati Allah, susah nak berzikir. Bila zikir je, lupa. Bila zikir je, tak habis. Allah kata, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah dalam kesesatan yang... Siapa ni yang sesatnya nyata? Siapa? Orang yang hatinya keras. Jadi kita muhasabah diri kita, setakat mana zikir kita pada Allah. Satu. Yang kedua, anak-anak kita. Anak kita tu berapa dalam 24 jam tu, berapa minit dia ingat zikir pada Allah. Berapa minit dia baca Al-Quran. Berapa minit dia tadabbur Al-Quran. Kalau sikit anak kita hati keras. Kalau hati keras, takut-takut termasuk orang yang celaka. Kita bangga anak kita kan, berjaya, gaji besar, tapi tak ingat pada Allah. Allah kata celaka. Dan mereka itu dalam kesesatan yang kata. Allahumma musta'an. Okey. Okey, ini antara dua sebab utama manusia tak berzikir pada Allah ataupun hati keras. Satu, lalai dengan dunia. Yang kedua, dosa. Caranya apa dah? Solusinya apa? Ha? Solusinya dua juga. Satu, istighfar. Istighfar wa taubah. Bertaubat daripada dosa. Yang kedua, az-zikrul. Zikirlah. Zikir termasuklah tadabbur apa semua. Selagi dia tak bertaubat daripada dosa, dia tak boleh berzikir pada Allah. Okey. Lepas tu kadang-kadang bahaya bila kita tak ajar berzikir secara berjemaah. Bahayanya apa? Bila kita solat seorang, kita tak berzikir. Sebab tak ada tekon. Ha. Dia solat seorang kat rumah. Tak ada zikir. Mana ada zikir, kamu seorang-seorang je. Bila dia berzikir? Bila solat di masjid kan? Balik dah terbiasa dengan solat zikir berjemaah. Bila seorang, dia tak berzikir. Okey. Kemudian zikir pada Allah dalam keadaan tadarruan. Apa makna tadarruan? Merendah diri. Tazallulan, takhasyuan. Dalam ni kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil hal. Hal ni kena terjemah apa? Zikir pada Allah dalam hati kamu ataupun dengan perlahan, tapi perasaan kamu apa dah? Rendah diri. Ada rasa hina. Tawaduk.
wa khifatan, dan takut. Jadi keadaan orang beriman bila berzikir mesti ada dua. Satu, rasa rendah diri, rasa hina. Kalau tengah-tengah berzikir sombong kan, dia kumpulan VIP kan, zikirnya lain, tempatnya lain. Orang biasa zikirnya kapek biasa je, mungkin tak ada rasa rendah diri. Sebab tu bila berzikir, kedudukan semuanya sama. Yang kedua, mesti ada rasa takut. Takut pada apa ni? Takut amalan tak diterima, takut pada dosa, takut pada azab Allah. Dua-dua perasaan ni, iaitu rendah diri, hina dan takut, mesti ada ketika berzikir. Biasa kita berzikir lepas solat, ada tak dua perasaan ni? Kalau kita berzikir di masjid lah, beramai-ramai, ada tak rasa rendah diri, rasa hina dan rasa takut pada dosa? Ada? Perempuan tak ada kan? Sebab perempuan tak solat berjemaah. Lelaki ada tak? Biasa secara umumnya tak adalah. Sebab apa? Benda tu dia jadi kebiasaan. Imam mula, kita mula. Imam berhenti, kalau imam tak cukup 3/3 pun, kita pun berhenti juga. Sebab kita bukan zikir ikut imam. Kadang-kadang hari Jumaat imam tak berzikir Al-Fatihah, doa, kita pun ikut imam je. Betul? Kalau zikir yang sebenar pada, yang paling utama lepas solat, istighfar, kemudian subhanallah 3/3, alhamdulillah 3/3, Allahu Akbar, dan satu lagi baca ayat kursi. Tapi kadang-kadang setengah masjid, lepas salam je Al-Fatihah, ayat kursi tak ada, subhanallah tak ada, menyalahi sunnah Nabi. Lepas tu kuat pula. Jadi tak ada rasa rendah diri dan tak ada rasa takut. Patut kita bila zikir rasa takut. Takut apa? Aku zikir ni sama tak dengan yang Nabi? Dia terima ke tak? Kita pun muhasabah, cek balik. Okey, dunal jahri, tanpa menyaringkan suara. Tanpa menyaringkan minal qaul, dari suara ataupun perkataan. Kenapa tak boleh kuat? Kenapa? Ini arahan, perintah, wajib. Bila berzikir, jangan kuat. Cuba buka hadis. Ada yang mula-mula. Okey. Ini sebabnya Nabi sebut dalam hadis, hadis sahih muttafaqun alaih. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, kata Abu Musa al-Asy'ari, kunna, cuba terjemah, kunna adalah kami, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, dalam musafir, dalam perjalanan. Fakunna, lalu kunna adalah kami, iza ashrafna, apabila kami dah, ashrafna ni dekat dengan wadi di lembah. Dalam perjalanan tu kami dah dekat dengan lembah tu, satu lembah. Halalna, kami bertahlil, kami sebut la ilaha illallah, wa kabbarna, dan kami sebut Allahu akbar, wartafa'at aswatuna, dan suara kami kuat, tinggi. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Irba'u ni makna perlahankan suara kamu. Bila Nabi tegur, benda tu ma'ruf ke mungkar? Kenapa mungkar? Dia sebut la ilaha illallah, Allahu akbar, mungkar ke? Yang Nabi tegur bukan tahlil, bukan takbir. Yang Nabi tegur ialah suara kuat tu. Boleh faham? Kadang-kadang kita kata zikir kena perlahan. Dia kata salah ke zikir? Dia tak faham apa yang kita nak tegur. Yang kita nak tegur bukan zikir, tapi suara tu. Nabi kata, wahai manusia, perlahankan suara kamu, fa innakum, kenapa? Sesungguhnya kamu la tad'u as-samma, kamu tak berdoa ataupun tak meminta kepada orang yang pekak.
Kenapa nak kuat? Tuhan dengar tak? Jadi kenapa perlu kuat-kuatkan? Wala ghaiban. Dan kamu juga tidak berdoa ataupun berzikir kepada orang yang ghaib, jauh. Innahu ma'akum. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, bersama kamu. Dari segi ilmunya, pendengarannya, pengetahuannya, dia bersama kamu. Jadi apa perlu kuat? Nak begitu siapa? Innahu, sesungguhnya dia sami'un qarib. Dia maha mendengar dan lagi maha qarib, dekat. Kenapa perlu kuat? Cuba fikir secara logik lah. Kita bukan nak tegur, tapi kita nak yang terbaik lah. Allah kata apa? Allah puji manusia. Allazi yastami'una al-qawla. Orang yang mendengar kata-kata, dia dengar semua. Tapi akhirnya pada fayattabi'una ahsanah. Lalu daripada apa yang dia dengar, dia ikut yang mana? Ahsanah, yang terbaik. Okey. Zikir ramai-ramai dengan suara kuat. Kan? Satu, Nabi tegur. Sebabnya apa? Sebab kamu zikir ni, kamu puji siapa sebenarnya? Allah. Allah dengar tak? Jadi kalau Allah dengar, kenapa perlu kuat? Nak suruh siapa dengar? Pernah tak kita puji suami kita? Suami kita duduk sebelah. Abang! Baiklah abang. Ada tak? Kalau kita, suami duduk sebelah tapi suara kuat, suami kita kata apa? Hei, aku tak pekak lah. Boleh faham tak? Tak masuk akal. Kita nak puji Allah, perlahan lah. Puji Allah, kita dengan Allah dan Allah maha mendengar. Tak perlu orang sebelah dengar kan? Tak perlu satu masjid dengar. Tak perlu pakai speaker. Logik tak? Dari segi akal pun logik, dan dari segi sunnah pun menepati sunnah. Tapi bila kita tegur, dia kata apa? Apa salahnya? Yang ni kalau tak salah, kenapa Nabi tegur? Ada tak sahabat jawab, ya Rasulullah, kami berzikir ni, apa salahnya? Kami bukan berkaraoke. Faham tak? Sahabat tak? Sebab sahabat faham apa yang Nabi tegur. Yang Nabi tegur ialah perlahankan. Sebab kamu nak puji Allah, Allah Muhammad dengar, cukup. Jangan angkat suara. Boleh faham? Okey. Kita balik pada satu lagi, surah Al-Baqarah. Ustaz, kalau selalu kata labaik Allahumma labaik tu kuat macam mana? Boleh tak? Tak, itu khas untuk haji. Jangan labbaik Allah kat Bukit Julzum pula. Itu untuk haji. Dan itu pun tak boleh kuat sangat sampai mengganggu orang. Dan yang terbaik, labbaik Allah pun tak boleh beramai-ramai. Sunnah Nabi ialah kita tinggikan suara sikit, tapi masing-masing. Tapi kalau macam tu, dalam satu bas tu, Dah, kita talbiah kuat tak? Yang orang dalam bas, biarkan dia. Faham tak? Kita tak boleh nak paksa orang ikut apa yang kita rasa betul. Dia nak buat, kita tak boleh nak kata apalah. Kecuali kita ketua kumpulan, kita beritahulah. Ataupun kita driver bas. Perlahan, kalau tak aku berhenti. Okey. Wa iza, dan apabila sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya engkau, wahai Muhammad. Tanya apa ni? Anni, tentangku. Kalau hamba engkau bertanya kepada engkau tentang aku, aku ni jauh ke dekat dengan mereka. Maka Allah kata, fa inni qarib. Bagi tahu mereka, sesungguhnya aku qarib. Apa makna dekat? Bila dia dekat, tak perlulah tinggikan suara sebab dekat. Dia maha mendengar. Ujibu, bukan setakat aku dekat, tapi aku makbulkan da'watad da'i. Doa ataupun zikir orang yang berdoa. Iza da'ani, apabila dia berdoa. Dan yang lebih penting daripada doa itu apa dah? Falyastajibu li. Hendaklah mereka menyahut untuk aku apa yang aku perintah. Hendaklah mereka sahut. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman dengan aku. Ada yang berdoa tapi tak beriman. Ada yang berdoa, ada yang berzikir tapi tak mentaati perintah Allah. Sebab tu Allah kata la'allahum yarshudun. Semoga mereka mendapat hidayat. Bila tu dapat hidayat?
Bukan sebab doa, tapi sebab istijabah dan sebab beriman kepada Allah. Okey. Kita balik pada ayat. Kemudian Allah kata, satu doa secara perlahan dalam keadaan merendah diri dan takut. Kemudian bila ni? Khususnya bil ghuduwi. Di ghuduwi ni awalun nahar, awal siang, awal pagi. Wal asal, dan asal akhir an-nahar, akhir siang hari, iaitu petang. Saya sebut tadi kan, sebab apa lebih utama dua waktu utama berzikir ialah pagi petang. Sebab apa tadi? Satu. Yang kedua, sebab kedua, lepas subuh tak boleh solat, lepas asar tak boleh solat, maka ganti solat apa dah? Zikir. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi minal ghafilin, dari orang-orang yang lalai. Bila Allah larang benda ni haram, apa yang haram? Iaitu lalai daripada berzikir adalah hukumnya haram. Sekarang mula-mula Allah suruh Nabi berzikirkan dan suruh kita lah. Itu perintah. Tak cukup perintah, Allah kuatkan lagi dengan larangan. Sebenarnya dah cukup dengan perintah, iaitu zikir pada Allah. Bila zikir lalai ke tak? Bila dah zikir lalai ke tak? Jadi tak perlu larang, betul tak? Tapi nak menegaskan, pastikan berzikir dan pastikan jangan lalai. Penegasan. Sebab apa? Sebab lalainya adalah penyebab manusia celaka. Semua kecelakaan manusia sebab lalai daripada mengingati Allah. Cuba buka surah Al-Hashr ayat 19. Ustaz, apa beza Al-Quran dengan Al-Wudu? Wudu pagi kan? Ada timing ada beza ke? Apa dia tu? Antara perkataan Al-Quran dengan Al-Wudu. Dia perkataan Arab ni ada banyak perkataan yang dipanggil mutaradifah. Mutaradifah ni seerti. Waktunya sama. Kadang-kadang Allah guna al-wudu, kadang-kadang Allah guna bukrah. Al-asal, kadang-kadang Allah guna al-asal, kadang-kadang Allah guna al-ashij. Waktunya sama. Wudu ni mana lepas awal pagi, iaitu lepas subuh. Al-asal lepas asar. Okey, cuba turun sikit ayat 18. Okey. Dengar, Allah kata apa? Ayat 18 surah Al-Hashr. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Bila Allah sebut wahai orang beriman, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bila Allah sebut je wahai orang beriman, Abdullah bin Mas'ud berkata far'iha, maka adalah kamu betul-betul dengar. Kalau kamu orang beriman, adalah kamu betul-betul dengar dan fokus. Kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, sebab fa'innahu tu'mar, fa'innahu amrun yu'mar, ada perintah yang hendak diperintah oleh Allah dan ada larangan yang Allah nak larang. Selepas Allah sebut wahai orang beriman. Biasa kita panggil anak kan, wahai anakku, ada tak sesuatu kita nak sampaikan? Kan? Wahai anakku, apa mak? Tak ada apa, saja je. Wahai pelajarku, mesti ada sesuatu yang guru nak bagi tahu. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud, kamu kena dengar. Sebab Allah nak bagi arahan. Yang kalau kamu ikut arahan, itulah bukti kamu orang beriman. Kalau kamu tak ikut arahan, bahkan kamu tak faham pun apa yang Allah nak cakap, itulah bukti sebenarnya kamu belum beriman. Saya kata, wahai pelajar,
Ada seorang buat tak tahu je. Makna apa tu? Dia bukan pelajar. Wahai pelajar, berhenti menulis. Itu pun sama juga. Saya tak suruh menjawab. Okey, wahai orang beriman, ittaqullah. Bila dah beriman, bukankah dah bertakwa? Dah lah kan? Jadi kenapa Allah suruh takwa lagi? Macam saya kata, wahai pelajar, belajarlah. Kenapa nak suruh belajar? Memang dia pun pelajar dah. Sebab sifat orang beriman, sifat iman ni sentiasa yazidu wa yanqus. Sekarang mungkin kamu beriman, mungkin lepas 1 jam kamu kafir. Nabi kata ada orang beriman waktu pagi, petang kafir. Ada kafir waktu petang, pagi besok beriman. Jadi iman ni turun naik. Sebab tu wahai orang beriman, terus bertakwa pada Allah. Kemudian wal tanzur, hendaklah perhati. Tanzur ini perhati, renung. Nafsun, setiap jiwa. Setiap jiwa hendaklah merenung, berfikir. Apa dia? Ma qaddamat li ghadin. Apa yang dia telah lakukan ghadin, untuk apa maksud besok? Akhirat adakah akan berlaku besok? Tak. Habis tu Allah tak kata akhirat, Allah kata besok. Masa akan datang. Masa akan datang ada perkataan lain bahasa Arab, mustaqbal. Lil mustaqbal. Tak, sebenarnya kiamat ni ada dua. Satu kiamat kubra besar, satu kiamat kecil. Kiamat kecil beda. Mati bila? Bukan setakat besok, mungkin sekarang. Yang ustaz duk mengajar kuliah subuh kan, viral kan, tengah mengajar apa? Dia terfikir tak nak pergi kuliah subuh untuk mati? Tak. Kalau dia tahu nak mati situ, dia pergi tak? Pergi tak? Ada tak orang nak pergi mati? Nak pergi mana tu? Nak pergi mati? Dia kalau dia tahu nak mati, dia duduk kat rumah je lah, berzikir je kan. Buat apa mengajar lagi? Perhatilah setiap jiwa apa yang dia lakukan untuk besok, iaitu untuk kehidupan selepas mati. Dah cukup ke tak? Yang ada tu Allah terima ke tak? Khusyuk ke tak? Cuba perhati setiap waktu. Wattaqullah, dan sentiasa bertakwa pada Allah. Innallaha khabirun. Sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini arahan. Arahan dalam ayat 18 ni kita buat ke tak? Perintah. Perintah. Wajib setiap orang beriman buat apa dia? Sentiasa cek muhasabah. Amalan aku yang semalam khusyuk ke tak? Agak-agak Allah terima tak? Amalan yang minggu lepas, yang tahun lepas, kita cek tak, muhasabah tak setiap waktu? Tak, saya tanya ni. Cek ke tak? Kalau kita tak cek, mana kita mengingkari perintah Allah. Betul? Yang pastinya kita cek apa dia? Setiap waktu. Setiap waktu kita cek apa? Apa dia? Pasal? WhatsApp. Cek WhatsApp kan? Cek pasal makan, cek pasal akaun kan? Tapi akaun amalan kita jarang. Sedangkan ini adalah wajib. Kemudian Allah kata apa? Wala takunu. Tadi perintah, ini larangan. Jangan kamu jadi kallazina nasullah, seperti orang yang lupa Allah. Termasuk lupa Allah, lupa perintah Allah ni. Allah kata cek muhasabah kamu. Elok ke tak? Kalau tak elok, perbaiki. Cukup ke tak? Kalau tak cukup, tambah. Tapi dia lupa pada Allah. Dia lupa nak muhasabah. Allah kata jangan jadi macam mereka tu. Kenapa? Kalau mereka lupa Allah, lupa muhasabah, kesannya apa? Fa'ansahum anfusahum. Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata apa? Fa'ansahum anfusahum. Allah lupakan mereka diri mereka. Apa maksud?
Allah lupakan mereka akan diri mereka. Apa dia? Okey, macam mana lupa diri tu? Allah jadikan dia lupa pada diri dia sendiri. Apa maksud? Lupa pada diri sendiri. Orang lupa pada diri sendiri ialah dia lupa nak buat kebaikan untuk dirinya selepas mati. Itu orang yang lupa diri. Yang dia tak lupa, dia buat benda yang dia akan tinggalkan. Bukan nak bawa diri akhirat. Yang tu dia tak lupa. Itu orang bukan lupa diri tu. Yang lupa diri sebenar ialah tengok-tengok solat tak cukup, zikir tak cukup bila mati. Jadi Allah jadikan dia terlupa nak berzikir, terlupa nak solat sunat, terlupa nak baca Al-Quran. Puncanya apa? Sebab dia lupa Allah. Ini kesan bila kita lupa pada Allah, tak berzikir, kita akan jadi lupa apa yang terbaik untuk kita selepas mati. Ulaika humul khasirun, ulaika humul fasikun. Mereka itu orang yang, siapa ni yang fasik ni? Yang lupa Allah. Jadi cuba cek, ada tak kita sifat ni? Terlupa nak solat sunat, terlupa nak berzikir, kadang-kadang 3 hari terlupa nak baca Quran. Ustaz, itu sama dengan istighfar. Ha? Adalah unsur-unsur istidrak, iaitu Allah bagi nikmat. Nikmat apa? Biasa dia lupa tu dia dalam nikmat. Betul? Nikmat sihat, nikmat dunia pun istidrak. Cuba buka surah Al-Mujadilah ayat 9. Ayat 19. Surah Al-Mujadilah kan? Surah Al-Mujadilah. Dan sebelum surah Al-Hasyr tadi. Okey. Tengok Allah bagi tahu satu-satu. Apa antara punca manusia lupa pada Allah? Apa puncanya? Allah kata istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan menguasai dirinya. Semua yang lupa tu telah dikuasai oleh syaitan. Lupa pada Allah, mana dia dikuasai oleh syaitan. Bagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Wa may ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surah Az-Zukhruf. Siapa yang berpaling pada Allah, daripada mengerti Allah, Allah hantar seekor syaitan untuknya khusus, sehingga syaitan tu menjadi qarin. Apa makna qarin? Daripada aduwwum mubin, musuh yang nyata, menjadi kawan. Bila tu? Bila dia lupa pada Allah. Jadi bila dia lupa pada Allah, syaitan istahwaza alaihim. Syaitan menguasai hidupnya. Fikir pasal dunia, pasal nafsu. Fa'ansahum. Lalu Allah lupakan mereka daripada berzikir pada Allah. Kadang-kadang cakap apapun, ayat Quran ke hadis tak masuk. Ulaika, mereka itulah adalah hizbus syaitan. Parti syaitan. Parti ni berdaftar tak dengan ROS? Dia masuk tak pilihan raya ni? Tak masuk. Dia tak perlu masuk pilihan raya pun. Dia tak perlu menang pilihan raya dan tak perlu kalah. Hanya dia perlu apa dia? Menipu manusia. Jadi hizbus syaitan ni ada dalam mana-mana parti. Ada dalam mana-mana manusia. Bila lupa Allah, dia adalah secara automatik ahli parti syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Ala, ingatlah. Inna hizbus syaitan, parti syaitan, humul khasirun, adalah orang yang rugi. Jadi yang rugi bukan parti yang kalah dalam pilihan raya. Yang rugi ialah parti syaitan yang sentiasa lupa pada Allah. Sama ada dia benar ke kalah ke, itu bukan isu. Yang isu ialah lupa pada Allah ataupun ingat pada Allah. Okey, kita balik pada ayat kita. Jangan jadi kamu orang yang lalai. Habis. Ayat terakhir.
Bila Allah suruh kita, satu suruh tak ada buat Al-Quran. Lepas tak ada buat Al-Quran, suruh taatlah, berzikir. Banyak ke sikit? Banyak. Dalam semua keadaan. Kita rasa berat tak? Ataupun kita tertanya, macam mana nak zikir banyak ni? Maka ayat yang seterusnya, iaitu ayat terakhir, Allah bagi contoh. Macam mana kamu nak zikir yang banyak ni? Ada contoh tak? Ada. Iaitu, inna. Sesungguhnya, allazina. Orang-orang yang inda rabbika, di rabbika, di sisi pencipta engkau. Siapa ni yang di sisi Tuhan? Yang di sisi Tuhan? Malaikat. 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 Malaikat duduk kat mana? Malaikat duduk kat mana? Kat langit. Jadi yang di sisi Tuhan engkau ialah para malaikat. La yastakbiruna. Mereka tidak pernah sombong. An ibadatihi, dari beribadat kepadanya, kepada Allah. Betul, malaikat. Apa kerja malaikat? Wa yusabbihunahu, dan mereka sentiasa mensucikan Allah. Tasbih ni tanzih, mensucikan Allah, mensucikannya. Berapa lama ni malaikat mensucikan Allah, berzikir kepada Allah? Berapa jam setiap hari? Setiap. Ada yang dalam hadis Allah kata ada malaikat yang Allah jadikan tugas dia sujud. Dia sujud je sepanjang masa 24 jam. Ada yang rokok, ada yang berzikir 24 jam. Sedangkan malaikat ni, walaupun dia sentiasa berzikir kepada Allah, dia dapat tak imbuhan syurga ke? Dapat? Dapat ke tak? Tak dapat. Macam mana? Jadi kenapa Allah buat contoh malaikat? Kalau kamu rasa pening nak zikir macam mana, tengok malaikat lah. Malaikat ni, dia tak ada tawaran, tak ada kelebihan, tak ada imbuhan. Tapi dia tak berhenti berzikir, tak sombong. Kamu ni kalau zikir, sikit pun ada kelebihan. Betul? Kadang-kadang zikir apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kelebihannya? Ringan di lidah, berat pada timbangan, dan Allah sangat suka. 2 patah je ada kelebihan. Kalau zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap pagi, dia ampunkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Kalau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dapat apa? Satu pokok di syurga. Setiap zikir ada kelebihan. Malaikat ni tak ada kelebihan apa-apa, syurga tak dapat, tapi tak pernah berhenti. Macam mana kamu jadi malas? Patut kamu lebih rajin daripada malaikat. Boleh faham? Malaikat tak pernah engkar perintah Allah, tak pernah sombong pun. Walahu, dan hanya kepadanya, kepada Allah, yasjudun, mereka bersujud, sentiasa sujud. Antara malaikat dengan kita, mana nikmat yang paling banyak Allah bagi? Apa dia tu? Lagi? Malaikat tak ada akal ke? Jangan buat fitnah pada malaikat. Malaikat ada akal ke? Ada dalil? Ada dalil tak? Ada ayat apa? Kan bila Allah bagi tahu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah bagi tahu kepada malaikat, aku nak cipta satu makhluk
yang dia akan jadi khalifah. Apa kata malaikat? Malaikat kata apa? Adakah kamu nak jadikan makhluk yang suka menumpah darah, yang membunuh sebagai khalifah? Maknanya dia ada akal tak? Kalau tak ada akal, macam mana boleh menjawab? Yang beza malaikat dengan kita beda? Nafsu. Dan malaikat ada tak nikmat-nikmat lain? Keluarga, boleh makan, macam-macam makanan, tak ada? Tak ada kan? Jadi nikmat yang Allah bagi pada malaikat sikit, tapi zikir dia, nikmat yang Allah bagi pada kita melimpah ruah setiap saat, tapi zikir kita teruk kan? Jadi malaikat tengok, aku dah kerja zikir pada Allah, tapi apa dia? Apa soalannya? Tadi kan cakap apa Allah nak ciptakan manusia kan. Dan malaikat tanya apa kenapa nak ciptakan jadikan manusia when dia akan membunuh and all that kan. Macam mana malaikat tahu kan? Oh, macam mana malaikat tahu? Because belum diwujudkan lagi kan. Okey. Sebenarnya makhluk pertama dicipta siapa? Jin. Apa perangai jin? Jin ni dia ada bersama dengan manusia. Apa persamaannya? Sama-sama ada akal. Yang kedua, sama-sama ada nafsu. Jadi malaikat tengok pengalaman jin. Bila makhluk tu ada akal, ada nafsu, bergaduh, berebut, bunuh-membunuh, walaupun anak beranak, walaupun mak bapak. Jadi dia tengok pengalaman. Ini manusia ni jenis macam jin, perangai macam tu. Betul tak cakap malaikat? Betul. Tapi Allah jawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Yang kamu tahu tu manusia yang akan dicipta suka menumpah darah. Tapi yang kamu tak tahu apa dia? Kehebatan manusia kalau beriman pada Allah lebih tinggi pada malaikat, boleh mengurus dunia dengan adil. Seperti Nabi Muhammad. Itu kamu tak tahu. Okey. Bolehkah? Sama-sama kasih. Okey. Tapi pelajar yang menjawab tu umur berapa? 60 kan? Jangan silap faham. Kalau umur 16 saya tak jawab macam tu. Takut yang dengar live ni salah faham. Okey. Jadi bila kita malah berzikir, ingat pada malaikat malu. Malaikat duduk sebelah kita ni, dia berzikir 24 jam. Bahkan kerja dia yang diperintah oleh Allah, catat yang kita tak berzikir tu. Malu tak? Pagi tak zikir, lepas solat zikir tapi tak khusyuk. Nak tidur tak zikir, bangun pagi tak zikir, pakai baju tak zikir. Penat aku catat tak zikir kan? Bahkan lagi kita malu bila malaikat bukan setakat zikir, doa untuk orang beriman. Cuba buka surah Ghafir ayat 7. Surah Ghafir ayat 7. Tengok Allah puji malaikat ni. Surah Ghafir ayat 7. Allah puji malaikat. Apa dia? Cuba kita terjemah sama-sama. Allazina. Malaikat yang yahmiluna. Yahmilu apa dia? Hamil. Hamil ni, wanita dikatakan hamil sebab mengandung, menanggung kandungan. Jadi yahmilu daripada berkata hamala. Malaikat yang memikul arash. Malaikat yang ada malaikat ya Allah pikul kerja dia apa dah? Allah cipta malaikat kerja dia apa dah? Pikul arash. Berapa lama? 24 jam selama-lama. Pikul je lah. Wa man halahu, dan sekitar arash. Apa yang Allah nak puji malaikat ni? Sama ada yang memikul arash ataupun yang ada sekelilingnya, iaitu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka satu. Kalau kita tengah-tengah pikul rumah, boleh tak berzikir? Boleh tak? Tak pikul rumah pun tak zikir, nak pikul rumah.
Ni zikir ni, malaikat yang sedang buat apa ni? Berzikir pada Allah. Mereka aras. Yang kedua, wa yu'minuna bihi, dan mereka Allah puji, mereka beriman kepada Allah. Yang ketiga, malaikat memohon ampun untuk orang beriman. Subhanallah. Kita kena banyak bersyukur, terima kasih pada malaikat. Tapi bukan semua. Malaikat hanya minta ampun lillazina amanu. Kalau kita jenis lolak tak beriman, tak masuk doa malaikat tu. Faham? Apa doa malaikat? Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Rahmat engkau meluasi, meliputi kulla syai'in. Wa ilman, dan ilmu engkau pun meliputi setiap sesuatu. Tengok adab berdoa pada Allah. Allah ajar melalui malaikat. Sebelum malaikat minta, malaikat buat apa? Puji Allah dulu. Puji Allah dulu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Puji dulu, baru minta. Apa dia? Faghfir, wahai Tuhan, ampulah lillazina tabu, untuk orang yang bertaubat. Tadi minta ampun untuk orang beriman. Ni minta ampun, sebenarnya orang beriman sentiasa bertaubat. Yang bertaubat sentiasa itu ialah orang yang beriman. Maknanya, kalau kita buat dosa dan tak bertaubat, dapat tak doa malaikat? Tak, dengan perasaan. Kenapa buat dosa dan tak minta ampun? Malaikat tolong minta ampun pada saya. Tak. Khas untuk orang bertaubat. Wattaba'u, dan yang kedua khas untuk orang yang ikut jalan engkau je. Yang jenis menyimpang, aku tak masuk doa ni. Yang jenis tak ikut sunnah Nabi, tak termasuk. Waqihim, dan doa kedua malaikat ialah lindungilah mereka daripada azabul jahim. Boleh? Cakap pada malaikat, jazakumullahu khairah. Jazakumullah. Nanti malaikat kata, aku tak masuk pun nama kamu. Okey. Balik pada ayat tadi. Habis. Dan ada tanda ni. Orang Melayu buat apa? Sujud. Sebab apa dia sujud? Tak, sebab tanda ni. Sebab tanda ni. Kalau dia faham, maksud ayat ni, dia malu nak sujud ni. Kenapa? Malaikat berzikir pada Allah 24 jam, kemudian tak pernah sombong, dan doa pula pada dia. Dia pula zikir sikit je. Tiba-tiba aku nak sujud. Berpura-pura. Betul tak? Kalau dia faham. Yalah, muka tak malu, sujudlah. Sebab itulah, zaman Rasulullah, tanda ni ada tak? Baris ada tak? Titik ada tak? Tapi mereka tahu tak tempat sujud? Dari mana? Faham. Kita ni kalau tak ada tanda ni memang tak sujud lah. Ustaz, Quran saya tak sujud. Sebab apa? Quran saya semua hilang tanda ni. Itu bahaya bila kita terikat dengan tanda. Boleh faham? Okey? Apa hukum sujud? Dia panggil sujud tilawah. Apa hukum dia? Sunat. Kalau orang kita baca sampai tempat ni, kita sujud pun okey, tak sujud pun okey, tapi afdal sujud. Satu. Yang kedua, kalau orang baca. Orang baca ayat ni sampai ayat 206. Dia tak sujud. Kita perlu sujud tak? Tak. Tapi kalau dia sujud, kita boleh ikut sujud. Macam imam kan, imam baca ayat ni tak sujud, kita pula sujud lebih pada imam. Imam sujud baru kita sujud, imam tak sujud, kita jangan sujud. Kalau tengah tilawah tu, tandingan. Tengah pertandingan. Siapa suruh masuk pertandingan? Dia pertandingan tu pun dah menyalahi sunnah Nabi. Sebab Quran diturunkan bukan untuk di pertandingan. Yang betul ialah pertandingan tadabbur. Tak ada. Pertandingan tadabbur, okey kan? Siapa yang paling faham? Siapa yang paling beramal dengan ajaran? Okey, boleh buat pertandingan.
Sebab itulah pertandingan daripada dulu sampai sekarang. Cuba tanya orang yang masuk pertandingan. Berapa ayat dia faham? Jadi kalau kita masuk pertandingan lah, ditakdirkan, orang baca ni, sah qari itu tak sujud. Bila dia tak sujud, jangan kita nanti dia pula terkejut. Okey, dengan ini Kalau jumpa tanda sujud ni berkali-kali kan kita baca ayat kan, lepas tu dia ada tu. Lepas tu kita ulang lagi ayat tu, kita nak tanda sujud berkali-kali ke macam mana? berkali-kali itu berapa kali? Tak Berapa ada kali? orang kita tengah hafal surah satu surah macam Tak, macam ni. Apa hukum dia? Sunat. Jadi kalau kita sujud pun dapat pahala, tak sujud pun, katalah kita sedang menghafal banyak ayat sujud kan, kadang-kadang mengganggu. Tak apa, tak payah sujud. Tapi dalam banyak-banyak kita sujudlah sekali. Dia itu bukan masalah. Kadang-kadang kita risau, jumpa tanda ni aku tak sujud berdosa. Tak, yang berdosa kamu tak faham ayat tu. Kan? Dia salah faham. Okey. Jadi dengan ini saya isytiharkan. Pada pukul 11.58 pada tarikh 7 hari bulan 8 hari Isnin, kita tamat tadabbur surah Al-A'raf. Semoga Allah beri rahmat. Allah jadikan Quran ini sebagai hudan kepada kita dan akhirnya rahmat. Dan Allah bagi kekuatan untuk kita beramal supaya kita dapat terus tadabbur surah yang seterusnya. Ada siapa bawa pulut kuning ke? Kalau ada, kita nak berhenti awal sikit. Ada? Okey, kita ambil pengajaran 2 ayat ni. Ini last pengajaran 2 ayat ni. Akan datang kita masuk surah lain dah. Ayat 205, kita terus pergi pada pengajaran. Pertama, antara tanda manusia yang memahami Al-Quran dan beramal dengannya ialah dia sentiasa berzikir kepada Allah. Sama ada dalam keadaan berdiri, duduk atau baring. Khususnya di waktu pagi dan petang. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman ialah sentiasa berzikir dengan banyak. Dengan banyak. Manakala ciri-ciri orang munafik ialah tidak berzikir kecuali sedikit. Yang ketiga, antara adab berzikir dan berdoa kepada Allah ialah berzikir dengan suara yang perlahan, dalam keadaan merendah diri dan takut kepada azab Allah. Yang keempat,
Manusia yang paling celaka ialah manusia yang hatinya keras. Yang tidak berzikir kepada Allah. Dan dilupakan oleh Allah daripada melakukan amalan yang berfaedah. Amalan yang berfaedah untuknya di akhirat. Ayat 26. Contoh terbaik bagi makhluk yang sentiasa berzikir kepada Allah ialah para malaikat. Walaupun nikmat yang diberi kepada manusia jauh lebih besar dan banyak dibanding dengan nikmat yang diberi kepada malaikat. Tapi para malaikat lebih banyak mentaati Allah dan berzikir kepadanya. Yang kedua, rahmat Allah kepada manusia dengan menjadikan malaikat bukan setakat sentiasa mentaati Allah sahaja, tetapi juga sentiasa memohon keampunan untuk manusia yang beriman. Okey, Zakwan, boleh tunjuk hadis tu? Saya nak sebut kelebihan zikir dalam beberapa hadis secara ringkas. Okey, hadis pertama. Qala Nabi SAW, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu mislu al-hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir pada Allah dan orang yang tak berzikir, Nabi kata sama dengan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir sebenarnya orang tu hidup, dan orang yang tak berzikir sebenarnya mati walaupun fizikalnya hidup. Tengok Nabi sifatkan orang tak berzikir sebenarnya dia macam mayat je. Tak ada guna hidup kat dunia bila dia tak berzikir pada Allah. Sepatut ditanam. Tapi kenapa orang tak tanam? Sebab nampak bergerak. Jadi siapa tak berzikir pada Allah, dia kena bayangkan dia sebenarnya tak ada guna hidup. Macam mayat je. Yang kedua, qala Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Nabi kata, nak tak aku nak cerita pada kamu dengan amalan terbaik untuk kamu. Wa azkakum, dan wa azkaha inda malikikum, dan amalan yang paling suci di sisi Tuhan kamu, di sisi raja kamu. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan amalan yang paling tinggi darajahnya di sisi Allah. Wa khairul lakum, dan amalan lebih baik daripada kamu menginfakkan emas dan perak. Dan wa khairul lakum, lebih baik daripada antalqau aduwakum, kamu jumpa musuh, kemudian fatadribu, kamu bunuh musuh. Musuh ni mana orang kafir lah. Kamu pergi berjihad, kamu bunuh dia. Dan mereka pula bunuh kamu. Tapi amalan ni lebih baik daripada amalan tu.
Apa dia? Pertama, lebih amalan yang terbaik, amalan paling suci, amalan paling tinggi darjah, amalan lebih baik daripada infak emas dan perak, dan amalan lebih baik daripada mati jihad, mati syahid. Sahabat pun tanya, qalu bala, kami nak tahu apa amalan itu. Nabi kata, zikrullah, zikir pada Allah. Jadi rugilah kita nak berjihad mungkin tak mampu kan, nak sedekah emas dan perak tak mampu, tapi ada amalan lebih baik pada itu pun kita terlepas. Boleh buat di mana-mana walaupun tak ada harta. Betul kan? Zikir. Okey. Seterusnya. Qala Nabi SAW yaqul, Nabi bersabda dan Allah berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Allah kata, aku ni mengikut sangkaan hamba-Ku padaku. Itu akidah tu. Aku ikut sangkaan hamba-Ku padaku. Kalau hamba-Ku bersangka baik padaku, jadi baiklah. Kalau hamba-Ku bersangka buruk padaku, jadi buruklah baginya. Kan kadang-kadang Allah bagi musibah, kita bersangka buruk pada Allah. Kenapa bagi padaku? Aku tak mampu, maka jadi buruklah musibah tu. Tapi kalau Allah bagi musibah, kita bersangka baik, ya Allah, Engkau sayang padaku. Engkau nak ampunkan dosaku, Engkau nak tinggikan darjah. Jadi baiklah musibah tu. Kemudian Allah kata, wa ana ma'ahu, dan aku sentiasa bersama hamba-Ku iza zakarani. Bila hamba-Ku ingat padaku, aku bersamanya. Ya Allah, hebat tak? Kalau pemimpin yang hebat, yang baik, yang soleh sentiasa bersama kita, makna kita hebat. Sekarang siapa bersama kita? Allah. Syaratnya apa? Zikir. Mulut kita basah dengan zikir, Allah akan bersama kita. Kemudian, fa'in zakarani fi nafsi. Kalau hamba-Ku zikir, ingat aku, seorang-seorang, zakartu fi nafsi, aku pun sebut namanya seorang-seorang. Kalau kita ingat nama pemimpin lah, kita termenung ingat nama pemimpin. Pemimpin tu ingat tak pada kita? Jangan harap. Betul tak? Kadang-kadang kita ingat suami, kita duduk kat rumah ingat suami kat office. Suami ingat tak pada kita? Jangan harap. Tapi bila kita ingat pada Allah, Allah ingat tak pada kita? Subhanallah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya ingat pada dia, dia ingat pada kita. Kemudian wa'il zakarani fi mala'in. Kalau hamba-Ku mengingati aku ataupun menyebut namaku di hadapan khalayak ramai, maka zakartu fi mala'in khairum minhum. Aku pun sebut nama orang tu di khalayak yang lebih ramai daripada khalayak yang dia sebut nama aku. Contoh, sekarang saya sebut nama Allah, saya puji nama Allah di khalayak sekarang. Campur dengan live mungkin 1,500 kan. Tapi Allah sebut nama saya di khalayak berapa ramai? Siapa? Malaikat. Allah sebut nama saya daripada malaikat. Ini Abdul Mu'in sedang sebut nama aku. Subhanallah. Ruginya kalau tak sebut nama Allah. Kemudian wa in taqarraba ilayya shibra. Kalau hamba-Ku mendekatiku sejengkal, taqarrabtu ilayya zira'a. Aku dekatkannya dengan sehasta. Kita baru nak bergerak sejengkal kepada Allah, Allah dah sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an. Kalau hamba-Ku nak berusaha nak dekat padaku sehasta, maka aku ilaihi ba'a, aku dekat padanya sedepa. Mana maksud apa? Kalau hamba-Ku nak dekat padaku, aku lagi-lagi cepat nak dekat padanya. Ada tak pemimpin macam tu? Ataupun suamilah. Kita makin nak dekat suami kita dekat kepada kita dahulu. Ataupun kita nak dekat dia semakin, apa ni, jauh-jauh sikit kan? Wa in atani yamshi ataitu harwalan. Kalau hamba-Ku datang kepadaku berjalan, aku datang padanya. Ya Allah, tengok Allah nak cerita. Sayangnya, rahmatnya pada kita. Tapi kadang-kadang kita terlepas peluang tu. Okey, seterusnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Okey. Daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, anna Arabian, seorang Arab Badui, atan Nabi, datang pada Nabi SAW, faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kasurat. Wahai Rasulullah, ni orang Badui ni, baru masuk Islam, tapi tengok dalam Islam banyak kena buat tu, kena buat ni kan. Maka dia kata, ya Rasulullah, syariat Islam kasurat, telah banyak ke atasku. Fa'ambi'ni bi amrin, tolonglah bagi itu pada aku satu perkara,
supaya atasabbasu, supaya aku dapat berdiri teguh dengan syariat Islam tu. Maka Nabi kata, tengok nasihat Nabi. Nabi tak kata pergi belajar banyak-banyak, pergi berkhalwat, tak. La yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Lidah engkau kena sentiasa banyak basah berzikir dengan Allah. Amalan jadi ringan. Jadi banyak orang belajar tadabbur. Dia kata apa, Ustaz? Makin belajar tadabbur, semakin rasa berat zikir. Kan? Ni semakin belajar tadabbur, semakin rasa berat, semakin tak belajar. Rugi. Okey, seterusnya. Itu je, okey. Cukup ah? InsyaAllah kita jumpa minggu depan surah baru. Bukan surah baru, surah lama. Kita pun dah baca lama, tapi surah baru nak faham. Baru nak tadabbur insyaAllah. Ada soalan? Dan saya beritahu sekali lagi, bersama kita ada lebih kurang 12 orang. 12 orang daripada bekas pelajar Sekolah Menengah Tun Fatimah daripada berbagai negeri. Dia ada buat tadabbur online setiap pagi bersama bekas pelajar ni. Setiap pagi kan? Berapa jam? 7.30 hingga 9. Sama-sama mereka lah. Dan kadang-kadang ada sekali-sekala saya mencelah masuklah bila free. Jadi dia pasang tadabbur, kemudian dia bincang sama-sama, dan kita minta supaya lepas ni dia sebarkan pada anak saudara ke kawan-kawan ke, sebarkan. Dan mungkin orang lain pun boleh buat benda yang sama kan, supaya apa yang dia belajar lagi mantap. InsyaAllah. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم